Perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. 5 kes baru disahkan dijangkiti COVID-19 membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 88 orang. Satu kes yang sebelum ini dalam keadaan kritikal telah beransur pulih dan tidak lagi memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sementara terdapat beberapa kes yang dalam pemantauan rapi juga telah beransur pulih. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media petang tadi. Pada hari ini, 22 hari bulan Mac 2020, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai 5 lagi kes baru yang telah disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes di negara ini adalah 88 orang. Kes 84 berumur 32 tahun adalah kontak kerja kepada kes 69. Kes ini telah mula mengalami demam, sakit kepala dan sakit sendi pada 15 hari bulan Mac 2020. Kes 85 berumur 10 tahun adalah anak kepada kes 81 yang tidak mempunyai sejarah perjalanan keluar negara dan mula mengalami selsema dan sakit kepala pada 21 Mac 2020. Kes 86 dan kes 87 adalah merupakan kontak keluarga kepada kes 63. Kedua-duanya tidak mempunyai sejarah perjalanan keluar negara dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 88 berumur 39 tahun adalah seorang warga tempatan yang baru pulang dari United Kingdom ke negara ini pada 21 Mac 2020 dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI-004 tempat duduk 10K. Beliau telah mula mengalami batuk pada 19 Mac 2020 iaitu semasa masih berada di luar negara. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang sebelum ini dalam keadaan kritikal telah beransur pulih dan tidak lagi memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, terdapat beberapa kes yang dalam pemantauan rapi juga telah beransur pulih. Oleh itu, setakat ini seorang kes masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. 2 orang lagi di bawah pemantauan rapi, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa ketika ini seramai 1,651 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 200 orang lagi telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari sebanyak 3,011 ujian makmal COVID-19 telah dijalankan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai pemaskinian terkini arahan pengasingan diri mandatori bagi semua penumpang yang tiba di negara Brunei Darussalam melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei yang telah bermula pada 20 Mac 2020, di mana ia adalah juga merangkumi pelawat-pelawat dan pekerja-pekerja asing yang dibenarkan yang tiba di negara ini. Oleh yang demikian, mana-mana pihak yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut adalah boleh diberi pertimbangan untuk menjalani pengasingan diri di rumah mereka masing-masing. Syarat-syarat yang dimaksudkan adalah mempunyai bilik berasingan yang dengan kemudahan tandasnya tersendiri, memastikan rumah tidak mempunyai ahli-ahli keluarga yang berisiko tinggi, menandatangani surat perjanjian mematuhi dasar pengasingan diri iaitu di dalam bilik dan tidak dibenarkan keluar selama 14 hari. Menghadirkan diri bagi menjalani ujian COVID makmal 19 di Kompleks Sukan, Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Sihat dalam masa 24 jam selepas ketibaan. Mana-mana rakyat atau penduduk negara tetap di negara ini yang memilih untuk tinggal di Empayar Brunei bagi menjalani pengasingan diri bolehlah terus menghubungi pihak hotel tersebut untuk membuat tempahan sendiri yang mana akan dikenakan bayaran sebanyak 100 sehari bagi setiap orang, yakni RM1,400 dalam masa 14 hari. Ini perlu ditekankan, ini adalah
di atas pembiayaan sendiri dan tidak ditanggung oleh kerajaan. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan orang ramai, khususnya mereka yang telah dikeluarkan perintah kuarantin atau notis pengasingan diri untuk mematuhi arahan yang telah diberikan, terutamanya tidak keluar dari rumah atau tempat kuarantin yang telah ditetapkan. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama pasukan polis di Raja Brunei sentiasa memantau keberadaan mereka yang menjalani kuarantin atau pengasingan diri. Pada hari ini, terdapat seorang warga tempatan telah didapati melanggar perintah kuarantin dan telah dibawa untuk penyiasatan lanjut. Jika sabit kesalahan, beliau bolehlah dikenakan denda RM10,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian Nasihat Kesihatan 148 pada bila-bila masa. Semasa sidang media petang tadi, Menteri Kesihatan juga menjawab beberapa soalan yang diajukan oleh media, antaranya isu bagi orang yang didapati negatif pada awalnya sebelum disahkan positif jangkitan COVID-19 pada ujian kedua. Perlu diingatkan, siapa yang mempunyai kontak akan dikuarantin selama 14 hari. Jadi walaupun swab atau pemeriksaan dibuat, ianya didapati negatif, sebab itu seseorang itu masih diarahkan untuk menjalani kuarantin selama 14 hari. Dan di sinilah kita dapat membuktikan betapa pentingnya, walaupun swab is negatif pada permulaannya, beliau mungkin belum mempunyai virus load yang sufficient untuk didetek semasa permulaannya. So, ia baru berjumpa mungkin pada hari itu. Kadang-kadang ia mengambil masa for the virus load to be significant untuk dikesan. So that's why it's very important, walaupun yang di quarantine, especially contact di quarantine is negative, you should still be quarantine for 14 days. Dan kalau ada dalam 14 hari itu mengalami flu-like symptoms, demam apa, satu perlu menghubungi pihak Kementerian Kesihatan semula. Itulah, that's the SOP anyway. Menteri Kesihatan juga menjelaskan mengenai persoalan para pelajar yang baru balik dari luar negara yang memilih untuk mengasingkan diri di rumah. That's why it's an option, it's not compulsory. Bukannya dimestikan. Because terdapat ada keluarga-keluarga yang dah berapa setuju juga kan anaknya tinggal di hotelnya, rumah kami lagi basarnya, lebih mudah dibenarkan. Tapi apa seperti yang saya terangkan tadi, ada conditionnya, dan ada form desainnya juga. In the form tertera sekali, jika melanggar akan didenda RM10,000 atau penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi saya ulangi, kalau rasanya anda dapat mengasingkan diri, jangan berbuat sedemikian. Ia membahayakan ahli-ahli keluarga di rumah ataupun orang yang berdekatan. Di samping usaha petugas-petugas perubatan merawat pesakit COVID-19, salah satu ikhtiar yang kita boleh sama-sama lakukan ialah mengamalkan zikir dan memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Brunei Darussalam terhindar daripada COVID-19. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Perkongsian maklumat yang tepat dan sahih melalui platform media sosial mampu meningkatkan perpaduan dalam menangani COVID-19. Butirannya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana.
Suatu perkara yang menjadi lumrah umat manusia ialah kehidupan di dunia ini ada pelbagai warna dan rasa. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan dalam kehidupan kita kesempitan, namun terkadang Allah keluarkan kita hingga ke lapangan. Ini adalah antara kandungan ceramah khas sempena memperingati sambutan Isra' dan Mi'raj yang disampaikan semasa rancangan rampai pagi hari ini. Sambutan memperingati Isra' dan Mi'raj peringkat negara kali ini dibatalkan sebagai usaha mengelakkan perhimpunan dalam sama-sama mengawal jangkitan COVID-19. Ceramah bertajuk Anugerah Terindah Bersama Kesukaran disampaikan oleh Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Unit Kaunseling dan Kefahaman Agama, Kementerian Halih wal Ugama. Pada hari ini, pada saat-saat macam mana ini, kita ni menghadapi hari-hari yang penuh mencabar. Kita ni dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala jua turut diuji dengan dilandanya wabak COVID-19 ini. Tetapi dalam masa yang sama, atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni tidak lupa untuk mengingati suatu peristiwa yang cukup luar biasa besar, yang tidak terjangkau oleh akal dan tidak pula sampai tertembus oleh ilmu manusia, iaitu peristiwa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, suatu kejadian yang terjadi lebih 1400 tahun yang lampau. Tetapi Isra' dan Mi'raj ini penuh dengan pengajaran dan hikmah yang dapat tani terapkan di dalam kehidupan kita ni di zaman ini hingga ke akhir zaman. Bahkan insya-Allah kita ni akan dapat menggali hikmah dan pengajarannya yang dapat tani kaitkan dengan kejadian ataupun keadaan yang kita ni hadapi pada saat ini. Peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku pada 27 Rejab merupakan antara mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Al-Quran dan merupakan peristiwa agung dan mulia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari sana baginda seterusnya dimi'rajkan ke langit. Seterusnya baginda telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran pemerintahan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa Isra' tersebut, baginda Rasulullah SAW telah diperlihatkan dengan berbagai-bagai kejadian dan peristiwa aneh yang menunjukkan keadaan perbuatan manusia beserta balasan yang bakal mereka terima. Di antara hikmah berlakunya Isra' dan Mi'raj itu di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memperlihatkan pelbagai kejadian aneh untuk menjadi peringatan dan pengajaran kepada manusia. Sebagai orang Islam, kita hendaklah mematuhi ajaran dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam, bukan mengingkarinya dan hanya menurut kehendak hawa nafsu tanpa memikirkan akibat perbuatan yang dilakukan. Itulah gunanya akal yang dikurniakan kepada manusia supaya manusia berfikir dan bertindak dengan waras dan betul. Tanda pagar atau #Don'tPushIt trending di media sosial sejak beberapa hari ini berikutan dengan jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Dalam pemantauan kru Mojo, masyarakat di negara ini turut sama-sama memainkan peranan dalam menyebarkan maklumat dan meningkatkan kesedaran dalam media sosial. #Don'tPushIt mula trending selepas Yang Berhormat Menteri Kesihatan memberi arahan tegas kepada masyarakat agar patuh kepada garis pandu dan saranan kerajaan ketika negara dilanda wabak COVID-19. #Social Distancing, Social Responsibility, Stay Safe dan Stay Home juga trending bukan sahaja di negara ini, bahkan negara lain yang juga dijangkiti pandemik COVID-19. Melalui platform digital media sosial, para pengguna mengongsikan pesanan khidmat masyarakat dan maklumat yang tepat dan sahih daripada agensi kerajaan. Ini secara tidak langsung meningkatkan solidariti kita dalam membantu pihak kerajaan, terutama Kementerian Kesihatan, menangani dan mengawal COVID-19 dari terus merebak di negara ini. Bagi mencegah penularan wabak penyakit COVID-19 di negara ini, langkah-langkah pembersihan masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara sedang giat dilaksanakan. Hari ini, kerja-kerja pembersihan diteruskan di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di daerah Tutong. Kerja-kerja pembersihan dilaksanakan sebagai usaha dan inisiatif berterusan Kementerian Halih wal Ugama melalui Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Inisiatif seumpamanya dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mengikut jadual yang ditetapkan.
Dalam usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, urus setia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan bahawa perkhidmatan kaunter bagi penerimaan sumbangan adalah ditutup sementara waktu bermula hari Selasa 24 Mac 2020 hingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Orang ramai yang berhasrat untuk membuat sumbangan ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam bolehlah menyalurkan melalui kemasukan terus ke akaun tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui nombor akaun BIBD 000101004748 atau melalui nombor akaun Taib 00210403102068. Berikutan penularan jangkitan COVID-19 yang melanda negara pada masa ini, kesemua cawangan tabung amanah pekerja TAP akan ditutup sementara waktu mulai hari Selasa 24 Mac sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sehubungan itu, TAP mengambil langkah tambahan dengan mengaktifkan Pelan Kelangsungan Perniagaan BCP dan prosedur bekerja dari rumah. Semua perkhidmatan kaunter akan dibuat secara dalam talian atau melalui peti khas yakni Dropbox yang ada disediakan di cawangan Ibu Pejabat dan cawangan Kuala Blind. Tata cara terperinci bagi perkhidmatan tersebut boleh didapati di laman sesawang TAP di www.tap.com.pn. Untuk maklumat atau pertanyaan lanjut, hubungi Pusat Panggilan TAP di talian 238-2800 atau 238-2929 semasa waktu bekerja atau melalui email ask@tap.com.pn. Berikutan perkembangan terkini mengenai jangkitan wabak COVID-19 seperti mana yang dikemas kini oleh Kementerian Kesihatan, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB mengambil langkah berjaga-jaga. Sehubungan itu, para pelajar adalah tidak diperlukan hadir ke Kolej Universiti mulai hari Selasa 24 Mac 2020 hingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Bagaimanapun, sesi pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan secara dalam talian menggunakan aplikasi pembelajaran online yang bersesuaian mengikut jadual kelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Manakala kemudahan Kolej Kediaman KUPU SB bagi pelajar tempatan juga ditangguhkan atau ditutup sehingga waktu ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Dalam usaha bersama bagi membendung penularan jangkitan wabak khususnya bagi pegawai dan kakitangan KUPU SB yang bertugas, pemeriksaan suhu badan telah mula dilaksanakan di pintu pagar utama KUPU SB dan hand sanitizer disediakan di beberapa tempat dalam kawasan kolej universiti berkenaan. Bagi maklumat lanjut berkaitan hak ehwal pelajar dan akademik KUPU SB, hubungi talian pemenulian KUPU SB 89703005. Maklumat terkini juga akan diumumkan melalui Instagram rasmi KUPU SB @KUPUSB Official dan Telegram T-Me rasmi KUPU SB.